dari segi bahasa dan syarak. Dari segi bahasa, wahyu ialah pemberitahuan secara tersembunyi dan cepat yang pasti ditujukan kepada seseorang dan disembunyikan daripada yang lain. Dari segi takdir syarak pula, pemberitahuan Allah SWT kepada salah seorang nabinya tentang hukum agama. Wahyu ialah pengetahuan yang diperoleh seseorang dengan penuh keyakinan sama ada dengan perantaraan atau tanpa perantaraan. Di mana kita tidak maklum bahawa antara contoh penurunan wahyu kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira, iaitu pada tarikh 17 Ramadan ketika Nabi berusia 40 tahun, iaitu malaikat pembawa wahyu pada waktu itu ialah Nabi Jibril adalah malaikat Jibril alaihissalam. Contoh peristiwa penurunan wahyu itu ialah ke mana malaikat Jibril alaihissalam telah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW ketika baginda beribadah. Iaitu malaikat Jibril meminta Nabi Muhammad SAW untuk membaca, tapi Nabi Muhammad SAW tidak boleh membaca. Lalu Jibril pun memeluk dan meminta baginda untuk membacanya lagi, sehinggalah baginda memberikan jawapan yang sama. Selepas 3 kali meminta baginda membaca dan memeluknya, Jibril AS mengajar Nabi Muhammad SAW untuk membaca ayat 1 hingga 5 daripada surah Al-Alaq. Daripada peristiwa selepas penurunan wahyu itu, baginda pun pulang menemui isterinya Khadijah AS dalam keadaan ketakutan. Jadi Khadijah pun menyelimutkan dan menenangkan baginda. Kemudian Khadijah AS membawa baginda bertemu sepupunya Waraqah bin Nawfal, seorang pendeta Nasrani. Untuk menurut Waraqah, baginda telah dilantik menjadi rasul sebagaimana disebut dalam kitab terdahulu. Antara kepentingan penurunan wahyu ini adalah ianya menjadi medium untuk mengetahui perintah dan larangan Allah SWT. Ia juga mematahkan hujah orang kafir tentang perkara-perkara yang mereka tidak fahami tentang bagaimana wahyu itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan atau tanpa perantaraan. Serta ia juga memberi penyelesaian kepada permasalahan manusia sepanjang zaman. Ia juga mampu menjelaskan tentang perkara sam'iyat, perkara-perkara yang kita tidak mengetahui melalui panca indra, serta mengandungi iktibar tentang peristiwa-peristiwa terdahulu. Seterusnya, baiklah, Muhammad Abduh yang merupakan kelulusan Universiti di Al-Azhar di Mesir dan juga merupakan seorang penulis buku. Pada beliau, wahyu ini ialah pengetahuan yang didapati dalam diri seseorang dengan disertai keyakinan bahawa pengetahuan itu datang daripada Allah, sama ada melalui perantaraan ataupun tidak. Bila kita tengok di sebelah kanan pula ialah Tengku Muhammad Habsi, di mana dia adalah seorang ulama, ahli fiqh, ahli tafsir Al-Quran dan ahli hadis Indonesia. Wahyu merupakan limpahan ilmu yang dituangkan Allah ke dalam hati para Nabi dan Rasul. Dengan demikian terukirlah ibarat-ibarat atau gambaran-gambaran. Lalu dengan ibarat-ibarat itu Nabi mendengar perbicaraan yang tersusun dengan rapi. Bentuk penggunaan kalimat ini yang berbagai bentuk menunjukkan bahawa Al-Quran ini tidak membatasi kata wahyu ini hanya untuk manusia sahaja. Bahkan ia merangkumi bagi seluruh kewujudan yang hidup di alam semesta ini. Jika dilihat kepada penggunaan perkataan wahyu dalam beberapa konteks, seperti dalam yang pertama ialah dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, iaitu susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya maka jatuhkanlah dia ke dalam sungai Nil, dan janganlah kamu khawatir dan janganlah pula bersedih hati, kerana sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Ini adalah didapati dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-7. Seterusnya, yang kedua adalah kita dapat melihat daripada konteks yang pertama adalah Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah dalam surah Al-Anhal ayat 68, iaitu maksudnya buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu dan di tempat yang dibuat oleh manusia. Yang ketiga iaitu isyarat yang pantas dalam surah Al-Maryam ayat yang ke-11.
di mana dia mengatakan, maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu dia memberi isyarat kepada mereka, hendaklah kamu bertasbih pada waktu pagi dan petang. Seterusnya adalah kita lihat daripada konteks bisikan syaitan, seperti mana yang terdapat dalam surah Al-An'am ayat yang 121, dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihkannya. Sesungguhnya perbuatan semacam itu adalah sesuatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawan agar mereka membantah kamu, dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik. Okey, pada yang seterusnya adalah kita lihat pada yang terakhir, iaitu perintah Allah kepada malaikat seperti mana yang terdapat dalam Al-Quran, iaitu ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, iaitu sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Cara penerimaan wahyu yang pertama adalah melalui mimpi yang hakiki atau benar, atau dikenali juga sebagai ar-ru'ya as-sadiqah. Menurut kitab Arkanul Iman yang dikarang oleh Dr. Muhammad As-Salabi menyatakan bahawa telah datang satu cahaya, iaitu cahaya subuh, di mana cahaya subuh itu telah datang ketika Nabi SAW bermimpi dalam tidurnya. Dan cahaya subuh itu merupakan salah satu tanda kenabian baginda SAW. Setelah datang cahaya subuh itu, telah datang satu rasa khuluwat, iaitu ingin beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, Nabi SAW telah berkhulwat sendirian di Gua Hira. Seterusnya, melalui cara penerimaan wahyu, mimpi yang benar atau hakiki, kita boleh juga kaitkan dengan kisah pengorbanan Nabi Ismail AS, di mana dalam surah As-Saffat ayat 99 hingga 113 telah menceritakan tentang kisah pengorbanan Nabi Ismail AS, di mana Nabi Ibrahim dan Siti Hajar setelah meningkat tua telah mendapat seorang anak bernama Nabi Ismail AS. Manakala dalam setelah itu, Nabi Ibrahim AS telah mendapat wahyu ataupun perintah dalam mimpinya bahawa jika Nabi Ismail AS telah mencapai peringkat umurnya, iaitu peringkat di mana Nabi Ismail dapat membantu ataupun menolong kedua ibu bapanya, maka di peringkat umur itu diperintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Antara cara penerimaan wahyu yang kedua ialah melalui malaikat yang menunjukkan rupa aslinya, iaitu malaikat Jibril yang menunjukkan rupa aslinya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kisah ini telah dinyatakan dalam surah An-Najmi yang berbunyi dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allamahu syadidul quwa, Dzu mirratin fastawa. Yang bermaksud bahawa wahyu itu disampaikan, diajarkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Dan Dzu mirratin fastawa, iaitu bermaksud kemudian ia memperlihatkan dirinya kepada Nabi Muhammad dalam rupa yang asal. Yang ketiga, bunyi gemerincing-luncing. Itu juga adalah cara penerimaan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, di mana pada satu hari Zaid bin Sabit telah merasakan peluh yang menimpik-nimpik walaupun dalam keadaan yang sejuk. Dan juga selain itu, peha Zaid bin Sabit merasakan seakan-akan retak akibat tindihan daripada peha Nabi Muhammad SAW. Hal ini terjadi kerana wahyu ini dikatakan wahyu yang paling berat untuk diterima Nabi Muhammad SAW. Seterusnya, melalui bisikan dalam jiwa dan hati Nabi Muhammad tanpa dilihatnya, dari firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Asy-Syura ayat 51. Maksudnya, dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari belakang tabir atau dengan mengutus utusan yakni malaikat, lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sungguh dia maha tinggi, maha bijaksana. Selain itu, malaikat menjelma sebagai seorang lelaki. Yang dimaksudkan di sini ialah
Malaikat Jibril menampakkan dirinya sebagai manusia untuk menenangkan Rasulullah. Seperti dalam sebuah hadis, Al-Haris bin Hisham bertanya kepada Rasulullah mengenai hal ini, dan Rasulullah menjawab, "Kadang-kadang ia datang kepadaku bagaikan dencingan loceng, dan itulah yang paling berat bagiku. Lalu ia pergi dan aku telah menyadari apa yang telah dikatakannya, dan terkadang malaikat menjelma kepadaku sebagai seorang lelaki. Lalu dia berbicara kepadaku, dan aku pun memahami apa yang dikatakannya." Adakah wahyu yang Nabi Muhammad SAW peroleh adalah benar? Antara dalil yang dapat membuktikan tentang kebenaran wahyu ini adalah daripada surah Fatir ayat 24 dan ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka bilhaqqi basyiran wa nadhira. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. Maksud daripada ayat 24 dan 25 daripada surah Al-Fatir ialah, sungguh kami mengutus engkau dengan membawa kebenaran, sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, dan tidak ada satu pun umat melainkan di sana telah datang seorang pemberi peringatan, dan jika mereka mendustakanmu, maka sungguh orang-orang sebelum mereka pun telah mendustakan rasul-rasul ketika rasul-rasulnya datang dengan membawa keterangan yang nyata, iaitu mukjizat, dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna, iaitu Al-Quran. Apabila kita memahami maksud daripada ayat Al-Quran ini, dapat kita ketahui bahawa sesungguhnya Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk membawa kebenaran agama dan ajaran yang benar. Pada asalnya, hati orang Mekah itu telah mati dari tauhid, tetapi dengan ajaran baginda, maka ada dalam kalangan mereka yang hatinya telah hidup dengan ajaran agama Islam. Seterusnya, kepada mereka yang mahu ikut ajaran wahyu, maka mereka diberikan dengan berita gembira bahawa mereka akan dimasukkan ke dalam syurga. Manakala kepada mereka yang degil, maka mereka diberitahu jika mereka tidak ubah pendirian dan amalan mereka, maka neraka tempat mereka. Manakala ayat 25 pula menerangkan bahawa jika mereka mendustakan Rasulullah, maka sungguhnya orang-orang sebelum mereka telah mendustakan Rasul-Rasulnya. Kepada mereka telah datang Rasul-Rasulnya dengan membawa mukjizat yang nyata dan kitabnya memberi penjelasan yang sempurna. Para Rasul setiap umat itu juga datang kepada kaum mereka dengan membawa kebenaran. Mereka tidak datang dengan tangan kosong, mereka diberikan mukjizat sebagai tanda bahawa mereka adalah seorang Rasul. Ini adalah kerana mereka membawa perkara besar dan mulia, iaitu menyampaikan peringatan kepada umat Islam serta kafir juga. Maka mereka perlu diberikan sesuatu yang hebat, iaitu mukjizat serta dalil dan hujah-hujah yang tepat agar kata-kata mereka itu dipahami oleh masyarakat. Seterusnya, dalil yang kedua adalah menurut Imam Al-Busairi yang berkata dalam puisinya yang membawa maksud, Allah Maha Besar, sesungguhnya agama Muhammad dan kitab Al-Qurannya lebih kuat dan lebih lurus isi kandungannya. Janganlah hendak kamu bandingkan dia dengan kitab-kitab yang terdahulu. Bila telah terselah cahaya pagi, maka cahaya lilin tidak ada artinya lagi. Puisi ini dipetik daripada buku Kitab Wahyu Suci kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh almarhum Said Muhammad Rashid Ridha pada tahun 2004. Apakah yang anda faham berdasarkan puisi tadi? Berdasarkan puisi tersebut, dapat kita fahami bahawa sesungguhnya baginda dan kalamullah, iaitu Al-Quran, merupakan sesuatu yang mulia, kuat dan isi kandungannya sungguh sempurna. Tidak perlu dibandingkan dengan kitab-kitab terdahulu seperti kitab Taurat, Injil dan Zabur. Kesimpulannya, tiada yang dapat menandingi Al-Quran. Ini dikatakan demikian kerana Al-Quran adalah cahaya yang mulia dalam agama Islam. Cahaya tersebut sudah kuat dan boleh menerangi kehidupan kita di dunia bahkan juga di akhirat. Apabila telah adanya Al-Quran, maka kitab sebelumnya seperti Taurat, Injil dan Zabur telah dimansuhkan. Kita perlu percaya dengan kewujudan kitab-kitab sebelum ini, tetapi kita hanya perlu beriman kepada Al-Quran sahaja. Perkara yang ditolak mengenai kenabian. Jenis-jenis kenabian yang paling masyhur ialah berpunca dari mimpi, visi-visi serta tahyul-tahyul yang kabur, sama seperti yang dialami oleh orang lain juga.
Mimpi yang benar yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW pada permulaan peringkat kenabiannya sebelum wahyu tasyrik, iaitu membawa hukum-hukum agama adalah di atas bentuk visi-visi yang lebih tinggi dari yang dialami oleh mereka yang akan dibentangkan kemudian nanti. Mimpi-mimpi adalah merupakan gambaran-gambaran hisi timbulnya dalam alam hayal atau imajinasi seseorang yang dapat ditakbirkan oleh pendapat manusia dengan berbagai-bagai takbir. Jarang dijumpai takbir benar selain dari takbir para nabi seperti mimpi yang dilihat oleh Raja Mesir yang ditakbirkan oleh Nabi Yusuf dan juga mimpi beliau sendiri semasa kecilnya. Seterusnya, kewahyuan Nabi Muhammad dalam pandangan orientalis, iaitu orientalis yang pro, dapat dilihat dari pembelaan Margaret Marcus terhadap para orientalis dalam bukunya Islam dan Orientalisme. Menurutnya, salah satu mengenai keajaiban mukjizat iaitu Al-Quran bukan hanya terletak pada asal usul dan isinya, tetapi juga pada bentuknya. Bagaimana mungkin orang yang tidak pernah memperoleh pendidikan dapat mencipta suatu karya tulis yang bukan hanya tidak ada tandingannya, bahkan seandainya manusia dan jin bersama-sama membuatnya pun, mereka tidak akan mungkin dapat mencipta kitab begitu. Nabi Muhammad diberi senjata oleh Allah untuk menentang orang-orang yang mengkritiknya agar mereka yang mencuba membuat satu surat saja yang mirip dengan Al-Quran. Tentangan tersebut sebagaimana diduga tidak pernah bisa dilumpuhkan dengan berhasil. Yang pasti, ketika Al-Quran dibaca melalui nada, irama dan kata-katanya, ia dapat mencipta kesan kepada para pendengarnya walaupun mereka tidak memahami artinya. Hal tersebut telah membantah tulisan orientalis iaitu Philip K. Hitti dalam bukunya yang berjudul Islam and the West bahawa Nabi Muhammad SAW adalah seorang penipu. Huraian yang dikemukakannya tentang kehidupan beliau memberikan kesan kepadanya bahawa dia telah benar-benar merencanakan tulisan itu secara cermat. Yang kedua ialah pandangan orientalis yang kontra. Para orientalis beranggapan bahawa wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad sebenarnya merupakan sebuah hasil dari berbagai tradisi Yahudi, Kristian dan Persia. Begitu juga dalam artikel J. Bryan yang sedikit menceritakan bagaimana proses Nabi Muhammad mendapatkan wahyunya. Sedangkan menurut orientalis kontemporer iaitu Robert Spencer, salah satu tentangan terberat terhadap klaim Nabi Muhammad sebagai seorang Nabi, baik selama 23 tahun karyanya dan di sepanjang sejarah Islam, adalah ketergantungannya yang sangat jelas terlihat pada Yahudi, Kristian dan sumber-sumber lainnya. Menurutnya, sepanjang sejarah agama Islam telah memperhatikan antara Islam dan Yudisme termasuk monatisme iaitu murni, urutan Nabi-Nabi, proliferasi hukum arah ke kiblat, suci saat bersembahyang dan banyak lagi. Kenyataannya bahawa Nabi Muhammad menempatkan diri sendiri setara di dalam sejarah keselamatan orang Yahudi. Dalam rekaan Al-Quran, Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir dan mulia di sepanjang jajaran para Nabi yang juga terdapat dalam Alkitab dan kitab-kitab lainnya. Setelah syaitan menipu Nabi Adam dan Hawa sehingga berpaling dari kebenaran. Kesimpulannya, wahyu bermaksud pemberitahuan secara tersembunyi dan cepat yang disampaikan khusus kepada orang yang menerimanya sahaja, manakala wahyu ilahi kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW adalah penerimaan perintah-perintah dan juga nasihat serta panduan dari Allah SWT. Sebelum Nabi Muhammad SAW, wahyu juga diturunkan kepada rasul-rasul lain dalam pelbagai cara. Perkara yang perlu kita fahami ialah wahyu itu terdiri daripada Al-Quran dan Al-Hadis atau As-Sunnah. Wahyu Al-Quran disampaikan kepada Rasulullah SAW dengan perantaraan malaikat Jibril. Manakala wahyu Al-Hadis ada kalanya dalam bentuk mimpi atau secara langsung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.